Kalau dulu RM50 tu kita boleh beli banyak barang. Sekarang ni dengan RM50 tu kadang-kadang dapat 2 ataupun 3 barang berbanding dengan sebelum-sebelum ni. Jadi saya pun terpaksa buat 2 kerja lah untuk menyara kehidupan saya dan keluarga. Bagi saya pendapatan sekarang ni kalau kita tengok gaji baru naik RM1,500 kan, dengan kos kenaikan barang apa semua tu memang bagi saya memang tak masuk akal lah. Mungkin gaji kerajaan dah naikkan minimum RM1,500, so mungkin dia orang fikir why not naikkan juga harga barang. Tapi RM1,500 tu tak efek pun. So macam benda tu tak bagi kita tak rasa naik gaji tu sebab harga barang pun naik. Buat subsidi pun macam tak cukup kan. Daripada diorang buat subsidi, baik turunkan harga teruslah lagi senang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali kita ke program Tweet dan Selak bersama saya Zaini Hassan dan saya Hassan Muhammad Noor. Dan pada hari ini kita akan membincangkan satu lagi topik. Bukannya politik kepatian, tetapi hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan politik perut. Kerana pada masa ini semua orang bercakap tentang harga barang yang naik, tentang kadar inflasi yang naik, tentang OPR, kadar asas semalaman yang naik, dan begitu juga ada ura-ura mengatakan bahawa harga kenderaan juga akan naik dalam range of 8 ke 20% mulai pada 2023. Soal kenaikan kenderaan dan yang lain-lain itu bagi saya bukanlah amat penting sekali, tetapi yang amat penting ialah soal harga makanan yang kita makan tiap-tiap hari, harga telur yang sedang meningkat, harga ayam dan sebagainya. Dan pada hari ini, Datuk Hassan, kita bersama-sama kita pada hari ini, kita mempunyai seorang tokoh, seorang aktivis kepenggunaan yang saya kenal lama dengan beliau. Beliau adalah merupakan mantan Setiausaha Agung Fomka. Beliau juga adalah mantan anggota Suhakam, iaitu Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, dan sekarang beliau adalah Setiausaha Pertubuhan Pengguna Ekonomi Digital Malaysia, iaitu Muhammad Syahani Abdullah. Selamat datang Cik Syahani, apa khabar? Assalamualaikum, khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, lama kita tak bertemu ya. Ya, kita jumpa tu dalam 80-an, Datuk. Ya. Sebagai seorang peserta kursus kewartawanan. Oh ya. Saya belajar di universiti. Ya. Oh, I see. Saya pun dah lupa tu, Cik Syahani ya. Okey, Cik Syahani, kita kembali kepada topik ya. Cik Syahani ialah seorang aktivis kepenggunaan. Seorang consumer punya aktivis yang lama dalam bidang ini. Jadi apa pandangan Cik Syahani melihat dalam situasi semasa sekarang, terutamanya dalam keadaan fenomena inflasi ini bukan saja fenomena yang berlaku di Malaysia saja, it's a global fenomena. Kita melihat bagaimana Sri Lanka, presidennya terpaksa melarikan diri disebabkan oleh angka inflasi yang tidak lagi berada dalam negara tersebut. Jadi ini adalah salah satu contoh classical example yang berlaku di depan mata kita, dan kita melihat bahawa fenomena ini sedang bukan saja berlaku di Sri Lanka, tetapi sedang merebak di negara-negara lain di Asia Pasifik, di Afrika, di Asia Timur dan sebagainya. Jadi apa pandangan Cik Syahani berkenaan dengan situasi di negara kita sekarang? Bila saya dengar tentang inflasi, kawalan harga, subsidi, saya ingat balik kursus ekonomi saya masa universiti. So masa saya belajar ekonomi, memang kita belajar juga kawalan harga,
subsidi dan sebagainya. Dan masa itu juga dia kata kawalan harga dan subsidi hanya untuk waktu jangka pendek sahaja. Ya. Tetapi kita boleh faham di negara di Malaysia subsidi dan kawalan harga sudah mungkin lebih 50 tahun digunakan untuk menangani isu-isu inflasi dan juga beban sara hidup pengguna. Dan kita juga kena kaitkan semua pengguna adalah rakyat Malaysia. Dan rakyat Malaysia adalah semua pengguna. Perlu ada perancangan jangka panjang. Oleh kerana langkah kawalan harga dan subsidi hanya berkesan jangka masa pendek saja. So harus ada satu perancangan dan dasar supaya bagaimana kita boleh melangkaui langkah-langkah jangka pendek ini untuk menangani kesan inflasi ke atas pengguna dan juga rakyat. So itu yang harus kita tegaskan kepada kerajaan supaya perkara ini tidak berulang lagi. Kalau kita ingat lagi 90-an kita ada kempen inflasi sifar. Tidak mungkin kita capai inflasi sifar, tetapi kita ada satu kempen untuk inflasi sifar. Macam sekadar untuk menyedapkan hati semua. Seperti kita ada satu rancangan untuk mengatasi kesan inflasi, tetapi akhirnya semua orang tahu kita tidak boleh hapuskan inflasi. Setiap masa sekurang-kurangnya gaji akan naik. So maka kos pengeluaran akan naik. So itu juga memberi kesan pada inflasi. So bermakna inflasi akan sentiasa naik kecuali lah ada perkara yang luar biasa boleh mengubah keadaan. So inflasi akan naik. So bermakna beban kos tu akan sentiasa ada, dan untuk mengatasinya harusnya kita tingkatkan kuasa membeli pengguna. Kuasa membeli pengguna kita tidak mudah melakukan secara menaikkan gaji. Gaji tidak boleh dinaikkan sewenang-wenangnya dan cepat. Secara interim ataupun jangka sementara perlu ada pelan-pelan ataupun tindakan lain untuk memberi kelegahan dari segi kos perbelanjaan yang akan memberi penjimatan pada pengguna, dan penjimatan itu boleh digunakan oleh pengguna untuk mengatasi kenaikan harga barang lain. So perlu ada tindakan-tindakan interim ataupun jangka sementara untuk melangkau ke keadaan di mana gaji pengguna ataupun pekerja adalah memadai untuk berdepan dengan kos perbelanjaan. So perlu ada program ni. Ini tidak boleh dia selesaikan dalam jangka pendek. So dan rakyat harus desak ke arah itu, satu program. Dan kita pun tahu, kita buat rancangan wawasan 2020 dan untuk meningkatkan negara Malaysia kepada satu negara berpendapatan tinggi, tetapi tidak berlaku. So dari pengalaman ini kita harus mengubah cara pengurusan dan mengadakan rancangan-rancangan jangka panjang untuk menangani isu-isu yang ini. Okey, Encik Syahani, adakah subsidi dan subsidi bersasar itu sebagai satu penyelesaian? Kerana kalau ikut pandangan Encik Syahani, kita perlukan program jangka panjang yang boleh membantu kita menangani inflasi ini. Sebab yalah, kita faham dalam keadaan sekarang ni disebabkan peperangan, COVID-19, ini mempengaruhi keadaan. Jadi adakah selama mana kita akan bergantung kepada subsidi, termasuklah subsidi bersasar ni kan? Ya,
memang pada masa ini kita tidak boleh mansuhkan subsidi lah. Dia keadaan terdesak ni, kita sukar nak naikkan gaji dan juga perlu ada tindakan untuk meringankan kos sara hidup pengguna. Bermakna kita tidak boleh hapuskan subsidi masa kini, tetapi boleh olah cara subsidi itu menjadikan subsidi bersasar. Bermakna subsidi itu hanya kepada golongan yang terkesan daripada kos perbelanjaan yang tinggi itu. Bermakna mereka yang berpendapatan rendah. So itu adalah subsidi bersasar. So ini secara interim kita perlu beralih, kerana bukan kita sengaja nak hapuskan subsidi, tetapi kerana pendapatan kerajaan telah mengucup, maka kerajaan tidak boleh membuat perbelanjaan yang seperti biasa, termasuklah memberikan subsidi seperti biasa. Maka kerajaan harus kurangkan perbelanjaan dari segi subsidi, tetapi menggunakan subsidi sebagai subsidi bersasar supaya hanya golongan tertentu yang terkesan teruk diberi subsidi dan untuk mengatasi keadaan terdesak ini. So seperti saya nyatakan, kita tidak, biasanya masa terdesaklah kita buat semua. Bila dah keadaan ataupun suasana dah sedia kala, semua lupakan tentang semua tindakan-tindakan perlu diteruskan supaya kita tidak terperangkap dalam keadaan seperti sekarang di masa akan datang. So itu yang kata subsidi itu adalah untuk jangka pendek, tapi subsidi sasar masa kini adalah untuk berdepan dengan kekangan ekonomi pendapatan kerajaan sekarang, satu masa di mana kita boleh hapuskan subsidi. Tapi Cik Syahani, apakah formula yang sesuai untuk kita memastikan golongan sasar itu benar-benar mendapat hak mereka? Sebab subsidi bersasar ni dah lama kita dah lama dibincangkan, tapi masih lagi ada yang dapat, ada yang tak dapat. Macam mana fokus dia? Sama ada mungkin perbezaan antara di bandar dengan luar bandar, kan? Ya. Memang subsidi bersasar perlu berpandukan pada data lah. Data bermakna kemampuan isi rumah. So kemampuan isi rumah bukan sekadar pendapatan isi rumah. Dia kemampuan juga bergantung pada saiz isi rumah, sebilangan anak, bilangan tanggungan isi rumah itu. So maka formula itu perlu diperhalusi. Kalau kita tengok bantuan-bantuan yang diberikan sejak 2018 dan sebagainya, dia hanya kata B40. Tetapi kalau dia ada seorang anak dengan ada 6 orang anak, bantuan itu tidak bermakna kepada mereka yang ada ramai anak. Lebih-lebihlah anak yang bersekolah, mungkin sekolah menengah ataupun universiti. So kos dia terlalu tinggi untuk bantuan ni memberi kelegaan dari segi beban kos sara hidup. So kerajaan sekarang perlu perhalusi formula subsidi bersasar ni. Dan juga saya ingin nak tambah lagi lah tentang subsidi ini. Subsidi pada harga ni hanya satu yang terlalu kecil untuk memberi satu bantuan dari segi kos sara hidup. Terlalu kecil. Jika pun kita andaikan kita nak beri subsidi pada minyak masak, kalaulah minyak masak 1 kilo RM4 kos dia, kalau kerajaan beri subsidi RM2, satu bulan satu keluarga akan guna berapa kilo minyak? Kalau kita beri subsidi 1 kilo, contohnya dia guna 4 kilo satu bulan, baru RM8.
apakah itu satu bantuan yang bermakna? So seharusnya bantuan-bantuan pemberian wang tunai ini mesti berpandukan pada kos sara hidup, termasuk saiz keluarga dan juga kos sara hidup bulanan isi rumah. Dan so perlu ada perkiraan dan juga penggubalan formula yang lebih terperinci supaya bantuan yang diberikan bukan sekadar satu tawaran populis, tetapi benar-benar memberi bantuan kepada keluarga-keluarga yang terkesan. Cik Syahani, kita melihat subsidi tersasar tadi yang kita bincang tadi, kita melihat contoh minyak masak subsidi, kita melihat bahawa telah berlaku manipulasi, sedangkan sebagaimana yang kita Cik Syahani bagi tahu kita tadi, bahawa negara kita ni dah terlalu lama dah establish, sepatutnya kita mempunyai satu sistem yang lebih, orang kata lebih stabil lagi, tetapi kita melihat bahawa isu minyak masak subsidi pun tidak boleh dikawal oleh kerajaan, menyebabkan ia ada masanya apabila permintaan terlalu meningkat, penawaran dah kurang, makna dia berlakunya penyeludupan ke luar negara. Begitu juga tentang berbagai salah laku yang dilakukan oleh peniaga dan sebagainya. Jadi kemana kita akan pergi daripada sini lah, kalau perkara kecil macam ini pun kita sukar untuk diselesaikan. Memang betul persoalan Datuk Zaini ya. Kita tahu kilang mana mendapat kira konsesi membekalkan minyak bersubsidi ini, dan berapa banyak mereka akan keluarkan. Dan ini adalah amat mudah untuk pantau. Bila saja kilang tu antar consignment minyak masak subsidi kepada kedai ke supermarket, mereka boleh just masuk dalam satu database kementerian yang memantau bidang HEP. Dan kita tahu dan perkara ini harus dipantau berterusan supaya tidak kita satu masa kita tersempak dengan tiba-tiba sampai musim raya tak cukup bekalan minyak masak. Tak boleh ada. Dia perlu ada pemantauan bersusun, dan ini boleh dibuat secara online. Dan bila kilang masukkan data minyak tu dijual kepada pihak mana, dan pihak yang jual pun dia boleh setiap hari daripada cash register lagi dia boleh masukkan dia punya data dalam sistem ni supaya kita tahu pergerakan jualan barang bersubsidi ini. Dan kalaulah ada tempat-tempat di mana pengeluaran atau penjualan tu luar biasa, kita boleh tumpukan tindakan kawal selia ataupun penguasaan ke kawasan itu. So dengan itu kita boleh menangani penyeludupan ataupun penyalahgunaan bekalan ini supaya masa kini subsidi yang dikeluarkan untuk minyak masak tu terlalu tinggi kerana pemantauan tu tiada. Saya boleh kata tiada. Mengapa tiada Cik Syahrani, sedangkan ini adalah suatu perkara yang besar? Mengapa tiada? Ya, so kita hanya boleh buat andaian lah, kita tiada data dan sebagainya. Tapi sering bila berlaku perkara-perkara yang luar jangkaan dalam rantaian pembekalan, termasuklah laporan-laporan bangsa-bangsa bersatu pun hanya menimbulkan isu rasuah. Rasuah yang menyebabkan perkara-perkara ni dia ambil tak serius, supaya orang yang salah gunakan proses ni mudah mengambil untung. So
ini hanya dengan rasuah. Kita pun boleh katakan kalau penguasa tidak ambil berat tugas dia, itu juga kita kira rasuah lah. Dia tak menjalankan tugas dia. So perlu ada komitmen daripada pimpinan agensi-agensi yang berkaitan supaya perkara ini tidak lagi berterusan, bukan lagi berulangan. Tidak berterusan, tak boleh ada lagi bulan beraya akan datang, kita ini tak cukup. Ada satu masa saya pernah jaga bela ayam tau, 30,000 ekor ayam. Masa saya jaga tu, tiap-tiap minggu pegawai farmer akan datang tanya, okey, minggu ni you masuk berapa anak ayam, dan you akan keluarkan untuk jual berapa ekor ayam dan sebagainya. Itu adalah data pemantauan pasaran, di mana mereka tahu satu-satu masa ada berapa banyak ayam dalam pasaran. So mereka tahu dan mereka boleh nasihat kerajaan. Tetapi bila kita mendengar bahawa tiba-tiba harga naik, tak cukup bekalan, ni nampakkan mekanisme pemantauan tu macam tidak diteruskan lagi. So, dan yang kedua adalah apakah peranan farmer? Dia adalah farmer, Federal Agricultural Marketing Authority, lembaga pemasaran pertanian, persekutuan pemasaran. So peranan dia adalah untuk mengimbangi pasaran, bermakna dia juga menjadi satu pihak pesaing dalam pasaran dengan menawarkan harga yang berpatutan kepada petani, supaya walaupun ada orang tengah kena bersaing dengan farmer, supaya untuk memberi satu harga yang mungkin lebih daripada farmer supaya petani mendapat manfaat. So itu dah peranan farmer. Dan juga mewujudkan pusat-pusat edaran sebagai alternatif di dalam pasaran dengan menjual harga dengan berpatutan, supaya peniaga lain pun akan bersaing untuk menawarkan barangan dengan harga yang berpatutan, tidak mengambil keuntungan berlebihan. So peranan farmer adalah pengimbang dalam pasaran. So tapi bila pengimbang tu tidak memainkan peranan dia, so itu yang free for all dalam pasaran. So ini juga kita perlu kaji semula lah. Apakah peranan farmer supaya kita tidak lagi menghadapi masalah-masalah tentang bekalan dan harga. Cik Syah ni, saya baru tahu bahawa Cik Syah ni ada pengalaman dalam membela ayam. So maknanya saya orang pertanian. Maknanya kita sebenarnya kita boleh bahan mentah tu kita ada, kan? Tetapi macam Cik Syah ni sebutlah soal pemantauan. Saya rasa apa yang berlaku ni disebabkan pasang surut. Apabila timbul masalah, baru kita nak bangun, nak bangkit, nak tengok balik apa yang tak kena semua, kan? So peranan farmer itu juga adalah penting. Tetapi saya rasa lah, adakah kerajaan perlu mengambil alih sektor ni secara langsung? Makna dia lah menjadi pengeluar, terutama sekali makanan lah, macam ternakan semua, kan? Adakah kerajaan perlu mengambil inisiatif untuk menjadi pengeluar? Di samping sokongan sektor ni lah, penternak swasta ni, kan? Adakah perlu kerajaan mengambil tindakan macam tu? Saya berpegangan kerajaan tidak harus menjalankan perniagaan. Kerajaan tidak efisien. Kerajaan tidak boleh menawarkan sesuatu dengan harga yang berpatutan lah. So kerajaan tidak boleh masuk campur dalam perniagaan. Tetapi peranan kerajaan adalah untuk kawal selia supaya amalan-amalan dalam pasaran adalah bertanggungjawab, tidak mengambil keuntungan berlebihan, tidak melakukan amalan-amalan monopoli, melayan hak
bekerja dengan baik. So itu adalah peranan kerajaan sebagai menguruskan ekonomi supaya dia adil pada semua. Tadi kita cakap kita ada bahan makanan. Kalau kita nak tahu, macam contohlah lembu kambing di Australia dengan New Zealand diberi makan hampir 100% rumput. 100% rumput di Australia dengan New Zealand. New Zealand hanya boleh hasilkan 5 tan rumput 1 hektar setahun. Australia 10 tan sehektar setahun. Mereka kerana ada musim salji, musim kering mana tumbuhan tak boleh tumbuh dan hasilkan, maka keupayaan untuk menghasilkan rumput mereka terhad. Tapi Malaysia boleh hasilkan lebih daripada 20 tan sehektar setahun. Tetapi kita memberi lembu kambing dedak, jagung, cornflake. Kenapa? Pasal petani tanah rumput tiada orang akan dapat manfaat. Tak ada AP nak import, tak ada wholesaler nak manipulate. Tapi kalau semua orang bergantung kepada dedak, itu dikawal oleh orang-orang tertentu. Dan setiap masa naratif dia kita tuduh orang saja, tapi kita tak mengatasi masalah. So sama juga isu-isu berkaitan tentang pembekalan. Banyak perkara yang dikawal oleh satu-satu pihak. Pasal seseorang nak masuk dalam rantaian pembekalan ni ada kekangan seperti permit, AP dan sebagainya. Kenapa ramai orang terlibat dalam pasar malam, Pekansari? Tak ada had, tak ada permit, tak ada kelulusan. Siapa letak meja boleh berniaga. Mereka juga jual dengan harga yang murah kerana yang pembeli dia orang yang berpendapatan rendah. Peniaga pasar malam Pekansari itu takkan jadi kaya raya. Kalau kita tengok dia mulakan perniagaan sampai dah belas tahun pun kereta dia tak jadi upgrade tau. Dia memang merosot daripada upgrade. Pasal dia tumpu pada pengguna yang berpendapatan rendah dan dia tak boleh ambil untung tinggi. So yang naratif kata orang Malaysia tak minat kerja 3D itu, this is bohong. Cik Syahani, you cakap tadi tentang peniaga pasar malam dan sebagainya. Semalam kita mendengar riuh di dalam Dewan Rakyat berkenaan dengan makcik goreng pisang. Makcik goreng pisang menggunakan minyak subsidi. Jadi adakah Cik Syahrani setuju bahawa makcik goreng pisang dibenarkan menggunakan minyak subsidi bagi menjaja goreng pisang tersebut? Ya, pandangan you macam mana? Kalau peraturan ini dilaksanakan 30-40 tahun dulu bila kata barang subsidi hanya untuk kegunaan isi rumah, you kuat kuasa hari itu, tak apa. Tapi sekarang sampai restoran besar pun menggunakan minyak subsidi. Itu yang kita kena imbau balik ya. Masa dulu-dulu, masa sebelum ada subsidi perkenalkan, kita tahu ada tin 20 liter minyak masak. Tapi kelama-kelamaan bila pemilik restoran sedar, ini mahal daripada ini. Memang masa peralihan tu harga tu hampir dekat, dia makin jauh. Yang tin tu mahal dengan harga bersubsidi. So bila jurang dia lebar, semua peniaga beralih kepada minyak bersubsidi dan akhirnya pengeluar pun tak keluarkan tin 20 liter itu. Dan dulu di supermarket pun kita boleh tengok 20 liter punya tin. Tapi lama-kelamaan tin tu pun tak ada. Bermakna
seluruh ekonomi bergantung pada minyak bersubsidi, termasuklah orang yang buat kuih ke ataupun kek ke biskut ke ekspor. Bermakna subsidi itu dinikmati oleh orang yang beli kita punya kek biskut di luar negara. So keadaan tu sebegitu parah. Adalah kurang bijak nak kata makcik Kiah goreng pisang tu tak boleh guna barangan subsidi. So itu kegagalan sistem kita untuk mendisiplin supaya hanya isi rumah guna subsidi. Bermakna kalau kita kekal dengan itu, mungkin subsidi itu tak sampai berbilion. Jadi Cik Rani, way forward selepas ini apa, macam mana kita nak tangani isu ini? So way forward seperti cadangan negara kerajaan lah. Kita perlu beralih kepada subsidi bersasar dulu. Pasal sekarang masih keadaan dia genting, supaya kita tak nak bebankan pengguna yang miskin. So kita kena beralih pada subsidi bersasar dulu, dan biar keadaan pulih, dan kita perlu rancang selanjutnya bagaimana kita nak hapuskan subsidi. Indonesia tak ada subsidi, hanya Malaysia ada subsidi. Memang masa Indonesia hapuskan subsidi petrol pun orang memberontak, tunjuk perasaan dan sebagainya. Tetapi akhirnya mereka pun terima. So sekarang subsidi minyak petrol 40% dinikmati oleh T20. Adil ke? Orang yang tak ada kenderaan, dia tak dapat apa, kosong. Bermakna orang miskin yang tak ada kenderaan, dia dapat kosong. Tetapi orang yang ada kereta besar-besar, dia pun gunakan petrol subsidi. So ini adalah satu ketidakadilan yang jelas kita biarkan berterusan. So penggunaan petrol adalah satu contoh yang baik untuk menilai berapa adil subsidi kepada pengguna. Seperti saya nyatakan, 40% daripada minyak bersubsidi, minyak petrol subsidi itu digunakan 40% oleh T20, 20% daripada pengguna. Dan golongan yang tiada kenderaan, yang tidak membeli minyak petrol, tidak dapat apa-apa. Mereka gunakan bas dan sebagainya, tidak dapat apa-apa daripada subsidi petrol. So ini adalah contoh baik supaya kita rasa bertanggungjawab untuk mengubah sistem subsidi atau harga subsidi sebagai satu mekanisme untuk membantu kos sara hidup pengguna. Adakah Cik Syarani, adakah kita telah bersedia untuk nak lift up subsidi bagi harga petrol, contoh je, sama ada RON 95 atau RON 97 dan sebagainya? Adakah kita dah sampai masa untuk kita menerima pengecualian subsidi untuk petrol itu? So kita itu yang saya seperti nyatakan tadi itu, kita perlu laksanakan secara berperingkat. So bermakna kita beralih kepada subsidi bersasar, di mana hanya golongan yang layak saja akan menerima subsidi, dan seterusnya kita perlu mungkin kurangkan subsidi supaya menggalakkan pengguna, contohnya tentang petrol ni, supaya menggalakkan pengguna menggunakan pengangkutan awam. Walaupun masa ini sebulan bas dan LRT dikatakan percuma, tetapi masih kita boleh tengok penggunaan tu masih rendah. Dan juga kenapa kita ada bas Go KL? Dikatakan itu untuk pelancong, tetapi apakah kesan dari segi mengurangkan beban kos sara hidup pengguna? Walhal kita tiada bantuan kepada bas sekolah. Kalau satu keluarga ada 4-5 orang pergi sekolah, keluarga itu menanggung bas sekolah tu lebih mahal daripada kalau seorang naik pergi kerja Go KL. So perlu ada
perbincangan dan juga libat urus dengan pemegang taruh supaya mengubah dasar-dasar yang dilaksanakan sebagai dasar populis sempena pilihan raya dulu. So ini semua perlu dikaji semula supaya semua rancangan subsidi ini benar-benar memberi bantuan kepada pengguna. Ya. Cik Syahani, nanti kita Perdana Menteri bercakap semalam dia kata peruntukan subsidi dinaikkan kepada lebih 77 bilion berbanding 31 bilion pada tahun 2022. Peningkatan ni lebih 46 bilion. Adakah subsidi ni akan terus meningkat dan apa artinya? Ya. Amin. Kepada pengumuman tu. Amin. Kalau subsidi yang sebelum ini pun termasuklah minyak subsidi yang pergi seberang sempadan tu. So kita hanya tambahkan termasuk semua ketirisan, kebocoran, penyalahgunaan dan sebagainya. So kita perlu mungkin ambil masa supaya mengatasi menghapuskan semua ketirisan dan juga kebocoran, penyalahgunaan dan sebagainya, supaya kita boleh sampai pada inilah keperluan sebenar. Daripada situ kita perlu kurangkan lagi, seterusnya berpandu pada subsidi bersasar dan mungkin selanjutnya supaya kita boleh hapuskan di mana beberapa tahun lagi kita harus rancang supaya ini pun sama juga macam gaji minima pun kita buat keputusan tiba-tiba tidak sedar bangun tu keputusan. Sepatutnya kalau kita nak naikkan gaji ataupun pendapatan pekerja, itu harus menjadi satu dasar jangka panjang. So dengan dasar jangka panjang, peniaga ataupun majikan tidak boleh katakan saya tak mampu. Bila kita ada dasar jangka panjang, setiap tahun mereka buat bajet untuk syarikat dia perlu masukkan tahun depan gaji minimum dia sekian, dia kena bajetkan. Dan so dengan itu benda tu akan berterusan. Kalau kita setiap tahun atau setiap 2 tahun nak kaji semula gaji minimum, peningkatan pendapatan sukar dilakukan. So bank negara pun ada mencadangkan bukan lagi gaji minima, sepatutnya kita harus mensyaratkan kepada gaji wajar, living wage. So satu yang patutlah. So mungkin bukan setahun dua, tetapi perlu ada dasar jangka panjang ke arah itu supaya semua pekerja mendapat pendapatan yang wajar untuk menghadapi perbelanjaan. Satu lagi adalah tentang gig economy. Kalau seseorang tu ada pekerjaan, so masa terdesak ni dia boleh siapa saja ada kenderaan kurang daripada 10 tahun boleh daftar menjadi rider ataupun pemandu e-hailing. Tetapi ramai juga yang tidak mendapat pekerjaan yang biasa, memilih untuk pekerjaan gig ni satu pilihan, bukan pilihan, itu adalah satu-satu yang dia boleh dapat. Tetapi pekerjaan gig ni tidak menjamin masa depan. Tiada perlindungan, tiada simpanan warga untuk masa depan dan sebagainya. Dan sering pemilik platform gig economy ini beri alasan. Kita harus belajar daripada pendedahan daripada Uber, case Uber, di mana banyak tindakan-tindakan untuk melobi dan merasuah pembuat dasar untuk mendapatkan kelebihan dari segi dasar untuk gig economy. Mereka mendesak ataupun menginfluence ataupun mempengaruhi pembuat dasar bahawa pemandu e-hailing ni bukan pekerja.
dia hanya seorang kontraktor. Itu adalah takrifan syarikat itu, dan mereka gunakan pelobi untuk mempengaruhi pembuat dasar supaya mereka kekalkan takrif itu, supaya mereka tidak lagi perlu menanggung keselamatan dan juga kebajikan pemandu itu. So ini juga harus diambil berat lah. Kita jangan sekadar ucap gig economy, kita rasa gah dan kita terpesona dengan bidang ini. Kita harus ada tindakan dan juga pembangunan perumusan dasar supaya gig economy juga boleh menjadi satu sektor yang boleh menawarkan pekerjaan yang menjamin masa depan juga perlindungan sosial pekerjanya. Cik Syahrani, akhir sekali ya, mungkin Cik Syahrani mau beri nasihat kepada rakyat yang sedang menghadapi situasi sekarang, begitu juga dengan para peniaga supaya jangan menangguk di air keruh, dan begitu juga kepada kerajaan supaya lebih telus apabila kerajaan menyatakan bahawa kadar inflasi semasa adalah 2.8%, adakah itu 2.8% yang nyata berdasarkan basket of goods yang mereka gunakan dan sebagainya. So apa nasihat terakhir Cik Syahrani kepada negara dan rakyat ya? So pada pengguna, saranan saya adalah kita belanja ikut kemampuan dan kita beli hanya keperluan, bukan kemahuan lah. So itu harus menjadi pengukur untuk kita berbelanja di pasaran, dan kita cuba kurangkan pembelian dengan mereka yang ada ruang kawasan di laman, cuba cucuk tanam, bukan kita suruh orang duduk dalam flat, tapi mereka yang ada ruang tanah tu supaya mereka mencucuk tanam. Ini juga ada kesan pada ekonomi. Ini akan menurunkan harga barangan. So bila banyak orang tanam sayur, harga sayur akan turun. So kepada peniaga adalah, peniaga harus bertanggungjawab lah. Mereka harus bertanggungjawab pasal mereka bergantung pada pengguna ataupun pengguna yang membeli barang dia. Mereka yang memberikan mata pencarian kepada peniaga. Dan ramai juga tidak begitu mengambil kesempatan untuk menaikkan barangan, tetapi penjual ataupun peruncit ni adalah orang yang terperangkap. Termasuklah petani. Petani pun tidak mendapat satu harga yang tinggi. Peruncit terpaksa gantung pada pihak yang membekal barang, orang tengah lah. Saya pun tak nak salahkan orang tengah, tapi ada yang bertanggungjawab, ada yang mengambil kesempatan. Tapi ini adalah sistem ekonomi kita. Perlu ada peranan kerajaan. Akhirnya kerajaan lah. Bila kerajaan tidak mengkaji sistem pembekalan dan oleh kerana mereka tidak pantau sepanjang masa, tiba-tiba ada masalah, dia tiba-tiba buat tindakan knee-jerk macam kawal harga. Bila kawal harga akan tidak menggalakkan pengeluar tempatan. Kerana bila dia kira kalau untung dia tak memadai usaha dia, so dia kata okey, tak pulang modal di ternak dalam negara, so dia lebih baik import. So dengan itu kita hilang pekerjaan, pengujitan peluang pekerjaan tak ada. So dia punya aktiviti-aktiviti yang sampingan pun hilang peluang dia. So pelaburan itu kurang dalam negara. Maka pihak kerajaan juga harus lebih bertanggungjawab untuk menangani isu-isu yang timbul dalam pasaran. Bukan sekadar larang ekspor ataupun kawal harga. Dia mesti ada tindakan yang lebih bertanggungjawab supaya
ambil berat juga. Bukan semua orang ambil kesempatan, tetapi mereka bertindak kepada gelagat pasaran. Okey, Kekurangan bekalan, ada masalah. Okey, terima kasih Tuan Haji. Harus, ya. Terima kasih Cik Syahrani telah memberi satu overview yang menarik terhadap situasi yang berlaku di negara kita, terutamanya dalam situasi inflasi yang berlaku bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Ya, khususnya apa yang kita bincang tadi adalah berkenaan dalam konteks Malaysia. Terima kasih sekali lagi Cik Muhammad Syahrani yang telah memberi kita Datuk Hassan satu gambaran yang jelas, Jelas, ya. Dan saya rasa conclusion daripada rumusan daripada apa yang dinyatakan oleh Cik Muhammad Syahrani tadi ialah dasar populis kerajaan terutamanya nak dekat dengan pilihan raya ini, dia harus dihentikan, dikaji semula dan sebagainya, supaya dasar-dasar tersebut tidak bukan saja menyusahkan sistem itu sendiri, tetapi menyusahkan kepada pengguna, kepada peniaga dan sebagainya. So dengan itu kita sudahi program kita hari ini dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan bye bye. Terima kasih. Ya.